Yang pada hari Rabu hari itu, pada hari Rabu hari itu, soalan 31 kan. Saya tak nampak kamu ni, macam tak best juga. Kejap, mana? Ni kita orang tengok hilang dah, kita orang tengok. Okey, kita kecilkan. Pin. Okey. Sekarang ada 19, 18, 17 orang. Okey, apalah. Baik. Ini adalah apa benda tu? Oh, jadual. Jadual kepada soalan yang pada hari Sabtu lepas. Okey, soalan hari Sabtu lepas. Kamu nak ambil masa menyemak kah? Sebab hari Sabtu lepas itu cikgu hanya bagi nak ya kan cara menghitung bahagian sini, betul? Bahagian peratus dengan bahagian sudut dengan bahagian tinggi. Peratus sudut dengan tinggi. Apa nama ni? Video YouTube itu dapat dilihat oleh anda kah hari itu? Okey. So baguslah. Jadi dapatlah, maksudnya kamu dapatlah menghitung tiga benda ini. Okey, tiga benda ini. Okey. Jadual dia tajuknya adalah ini. Okey, tajuknya adalah ini. Kemudian untuk sekarang tak adalah label paksi Y, label paksi X sebab kita bukan melukis graf. Jadi kita gunakan bahagian atas ini adalah jumlah kenderaan bermotor yang didaftarkan. Okey, jumlah kenderaan motor yang didaftarkan. Kemudian sini unit, sebab dalam Carta.py dia tak ada kamu tak perlu risau tentang paksi-paksi tu sebab memang tak akan ada paksi-paksi. Jadi jatuh. Jadi walau bagaimanapun istilah-istilah dekat dalam bahagian ini yang cikgu bulat-bulatkan ni kena tepat mengikut apa yang diberi oleh soalan. Okey, so hitung-hitung. Jadi jenis kenderaan ada 1, 2, 3, 4. Lepas tu bulan pendaftaran kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bulan pendaftaran ada 6. Jenis kenderaan ada 4. Okey. Seperti yang cikgu cakap pada hari Sabtu hari itu, sebab ini adalah Carta.py Python. Okey, Carta.py Python. Bahagian yang kritikalnya adalah jumlah. Bahagian kritikal ni. Kritikal sebab apa? Sebab jumlah itu mesti sama. Bahagian jumlah ini mesti wajib sama. Ini. Part sini. Jumlah ini dengan jumlah ini mesti sama. Macam-macam mana pun kamu kena pastikan ia adalah sama. Sebab carta Python itu hanya ada satu carta yang dalamnya ada dua jenis. Satu bentuk sfera, bentuk carta pi. Satu lagi yang berbentuk silinder. Jadi dua benda itu digabung jadi satu. Maka jumlah mesti samalah. Sebab dua perkara kita gabungkan menjadi satu item besar. Maka jumlah mesti sama. Walaupun dalam kadang-kadang ada soalan jumlah itu dia tidak nyatakan secara direct. So bila kes macam itu,
bila kamu hitung untuk bahagian carta pie-nya, bahagian atas ini, kalau sini 100 juta, bahagian kedua dia pula, yang silinder itu, yang tinggi 10 cm tu, mesti sama 100 juta juga. Dia mesti sama. Petikan itu akan dibuat agar item-item ini mendapat nilai jumlah yang sama. Okey. Kemudian pada hari Sabtu juga saya ada terang tentang peratus, cara menghitung peratus dan terus pada sudut. Daripada peratus terus kepada sentimeter. Dan sentimeter ini dalam bentuk sentimeter kah, sudut kah, dalam dua tempat perpuluhan. Kemudian hari itu saya juga ada explain, kalaulah kamu tambah. Contoh yang sudut ni kamu tambah. Kadang-kadang tidaklah sampai 360 ngam-ngam. Kadang-kadang dia terlebih sikit, 359.7 kah. Kamu dapat 360.9 kah. Dia lebih dan kurang kan. Tapi tak apalah, anggaplah dia sebagai 360 darjah. Sama dengan sentimeter ni juga. Mungkin ada yang dapat 9.99. Tak sampai 10. Jadikannya 10 jugalah. Ataupun 10.16. Jadikannya 10 juga. Tetap 10. Sama lah dengan peratus sini. Peratus pun kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang dia punya jumlah. Jadikannya 100% juga. Okey. Kejap. Macam boring pula saya nak guna benda ni. Suara cikgu dengar? Klik. Ni orang. Dengarkah suara saya? Alamak, mute lah. Alamak, mute. Why, dengarkah suara saya? Baru dengar ke? Tadi. Tadi sudah dengar. Ter-off ke? Hai meh. Leput saya ni. Ada yang mesej, tak ada yang mesej. Okey. Yang saya sebutkan tadi adalah tentang nilai-nilai inilah. Nilai pada jumlah. Ada yang terlebih, ada yang terkurang. So, apa-apa pun jadikannya nilai yang bukan sesuai. Yang dah difikskan ini. Ini. 100, 360, 100% dengan 10 cm. Pastikan juga anda menggunakan simbol peratus. Okey? Perkataan peratus tulis, tapi simbol ini pun kena tulis juga. Macam sini kena ada tulislah. Tulis simbol peratus di sini. Sini. Sudut ini biasanya tulis dengan tanda panah matik bulat atas kecil saja. Macam tu. Sudut. Macam ya. Okey? Kalau sentimeter tak perlulah. Sentimeter perkataan cm itulah. Okey. So, semua ini pastikan anda betul dan juga jangan lupa mesti ada sumber. Okey, di bawah ni ada sumber. Seperti yang cikgu telah cakap sebelum ini, markah kepada jadual kamu 5 markah. Jadi pastikan jadual ini ditulis dengan kemas dan tepat. Okey, untuk mendapatkan 5 markah itu. Now, next. Mana saya nak pergi next? Okey, next slide. Alright. Next slide ni, ini yang saya sebut tadi, cikgu nak minta kamu ambil gambar nanti ya. Nanti bukan sekarang. Okey, carta Python ini dia berbentuk silinder. Kamu tahu kan bentuk silinder macam mana? Okey, agak-agak dia bentuk macam ni lah. Okey, bentuk silinder. Sekian kasarnya berbentuk ada sfera di atas sini. Sfera, kemudian ada silindernya di bawah sini.
Memang bentuk macam ni. Okey. Okey. Yang atas tu buanglah. Jadi atas ni adalah catapai. Catapai dia. Ini adalah dia punya silinder. Dan silinder ini ketinggiannya nanti 10 cm sahaja. Okey. Nah, macam mana nak lukis dua perkara ni? So, kamu kena lukis yang A, catapai dulu. Kemudian baru kena lukis yang B. So, dua item dilukis dalam satu bentuk graf. Satu bentuk catapai. Baik. Cikgu harap sangat-sangat kamu ada kertas graf. Supaya kamu tahu nak lukis macam mana. Walaupun ini di-record. Okay, kamu hanya mengharapkan benda ni di-record. Jadi, alah buat apalah saya nak dengar. Benda ni kan boleh record. Selamat pagi cikgu. Saya dapat join PDPR. Itu ada masalah internet. Okay, tak apa. Kalau ada masalah internet, tak apalah. Boleh dengar record nanti. Ni yang ada, yang berkemampuan ni, kenalah ikut PDPR ini. Okay. Apa cikgu nak sebut tadi? Baik. Kita nak melukis bahagian A dulu. Okey, bahagian A untuk catapai dia. Okey, untuk catapainya. Apa nak dilukis? Lokasi graf. Okey, ini graf STPM anda. Kamu tahu sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? So, 9 kamu bagi 2 lah. Bahagi 2. Berapa yang punya bahagi 2? 9 jadi 8,5. Ambil ruler, gariskan gariskan dia berbentuk pembahagi 2 kepada kertas graf tadi. Ayah mak. Lalu dah hilang tu, saya tak mahu. Okey, pembahagi 2 kertas graf tadi. Di mana tu? 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Setengah sini. Okey, ambil ruler kamu. Bahagi setengah. 1, 2, 3, 4. Setengah. Okey. Agak-agak lah. Cikgu ni agak-agak dia 1 cm. Bahagi sahaja. Okey. Bahagi saja. Bukannya kamu kena lukis. Mula-mula ni kamu lukislah garisan tu untuk menampakkan pembahagian dia. Okey. Kemudian kita nak cari titik tengah kepada silinder. Titik tengah kepada catapai. Kamu hitungkannya 1, 2. Okey, 2,5. Apa yang cikgu masukkan 2,5 tadi? Macam tu. 2,5 yang macam ni. 1, 2,5. Okey. Sinilah. 1, 2. Petak besar 1, petak besar 2,5. Itu masuk cikgu 2,5. Okey, macam ni . So, macam ni. Ini bukan catapai, bukannya yang kamu nak hasilkan. Ini adalah kita punya tempat yang kita nak lukis catapai di atas. Okey. Macam yang cikgu sebut, catapai kita mesti ada, paitong ni mesti ada bulatan dengan silinder kan? Okey. So, nak lukis yang A ini dulu. Bulatan ni dulu. Jadi, melukis A ini, bahagian A ni atas ni, ambillah jangka sudut kamu. Jelas tidak jangka sudut ini? Saya harap jelas lah. Kalau nak dibesarkan boleh juga. Tapi nanti tak ngam dengan kertas graf. Okey, tak apa. Jangka sudut ini, dia ada 2 layer. 2 layer data kan? Perhatikan dia ada 2 layer data. Maksud cikgu, mula-mula dengan
Nampak tak yang ada 180? Tengok anak pandai warna purple tu. 180, 70 sampai atas kosongnya di sini. Yang satu lagi kosong yang bermula dekat sini. Yang ada anak panah warna putih tu. Kosongnya bermula sampai sini 180. Dia adalah sama je. Mana-mana pun adalah sama. Okey, kita nak lukis bahagian A dulu. Nak lukis bahagian A. Kertas jangka sudut kamu ni jadikan dia mesti 90 darjah dulu. 90 darjah. Kamu nampak kan 90 darjah yang ni? Ni yang dekat warna purple ni. 90 darjah. Kemudian garisan ini, okay, perhatikan garisan ini. Anjakkan jangka sudut kamu ini ke bawah. Okay, ke bawah sampai mana kamu nak anjakkan, perhatikan. Kelak cikgu padah sampai sini. 1, 2. Memang cun-cun. Okey, mana yang kamu kena fokus sekarang? Okey, ni dah terkurang. Okey, mana kamu nak kena fokus sekarang ialah bahagian ini. Lupa saya nak keluarkan awal tadi. Nampak tidak itu? Ni cikgu. Tok. Yang saya letak kantar pembesar ni, 40 dengan 140. Nampakkah? Seda pun cikgu. Apa yang saya dah? Kantar pembesar cikgu ya. Tu cikgu segera. Yang ni macam ni? Jangka sudut nampak tak jangka sudut? Jangka sudut nampak. Ini, okey. Bila saya letak kantar tu nampak tidak? Seda papak cikgu. Saya dah apa kah? Saya dah apa cikgu. Hanya jangka dekat ya garisan palangnya itu. Okey lah, tak payahlah guna. Okey, saya enlarge je lah. Okey. Sekejap Guana ni. Dekat. Dia sudah. Okey. Sabar. Kita unlockkan dia dulu. Tapi jangka sudut yang cikgu buat tadi, kamu nampak tidak? Yang cikgu masukkannya adalah yang besar-besar tu. Nampak. Astagfirullahalazim. Hilang dah pula awak ni. 2,5 2,5. Okey lah. Saya sebenarnya nak membesarkan. Okey. Membesarkan kertas ini. So, garisan tadi hilang dah sudah. Sekejap Alright, okey dah. Guna ni saja. Kamu nampak kan yang cikgu masukkan tadi nak? Nampak kan dia punya itu kan? 180 darjah tadi. 90 darjah tadi dengan 40. Kamu boleh besarkankah dalam handphone kamu? Skrin ini dapat besarkan ke tidak? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So, yang cikgu nak fokuskan ini adalah yang ini. 140 ni, atas dia 140, bawah ni 40. Sebelah kiri. Dan sebelah kanan pun dia mesti terkena garisan hitam ni. Garisan hitam ni yang cikgu tunjuk ni, yang ni. Dia mesti touch 40, 140 sebelah kiri dengan sebelah kanan pun 40 dengan 140. Dia mesti touch 2 point itu. So, barulah kamu ambil pensel. Dah, kalau ni dah pulangnya tak. Dah. Okay, macam tu. Boleh? Dapatlah yang ni. So, ini memang kertas kamu ni dan kamu perhatikan tepi sini dia dalam jarak. Anda tengok yang ini ya. Dia berjarak 1 petak besar, 2 petak besar, 1 petak besar, 2 petak besar dengan setengah. So, 2,5 cm.
Mana 4,5 sentimeter. Sebelah ni pun dia sama juga. 1 petak besar, 2 petak besar dengan setengah. So 4,5 sentimeter. Macam ni. Okey. Baik. Kemudian dah dapat yang bahagian atas. Jadi gunakan cara yang sama untuk kamu lukis bahagian bawahnya. Okey, pusingkan jangkar sudut kamu. Sama juga caranya, pastikan dia pada 90 darjah. Garisan hitam ini 90 darjah. Dan titik yang color purple sekarang ni, ini dengan sebelah sini mesti touch line warna hitam. Okey, buat macam ni. Naikkan. Okey, sampai situ. 90 darjah. Okey, salah. Kita mesti jadikan yang 90 darjah. Dia tak 90 darjah. Okey. Nampak sih? Ini 140 dengan 40. Sebelah sini pun 40 dengan 140. Kedudukan yang sama. Okey, kemudian bila dah confirm garisan ini bersama dengan garisan tepi sama, then kamu buat kamu lukiskan, cantumkannya. So dapat macam tu. Yang color merah tu. Dapat ini, jadi yang color hitam kamu buat awal-awal tadi, sila padam. Yang ni padam lah. Salah. Padam, yang ni padam lah. Ini padam. Kamu tengok yang mana yang saya padam. Nak lepas juga. Okey. Yang ni padam. Ini padam. So yang lain tu kena padam juga. Sebab kalau saya padam nanti dia hilang pula garisan merah tu. Jadi yang ni semua tak ada ni. Anggapkan dia tak ada. Tengok. Cikgu hilangkan. Cikgu nak padamnya hilang juga warna merah tu. Dia ada saiz ke? Patutlah. Dia ada saiz. Okey. Sama juga. Okey, so yang warna hitam ni tak ada. Kecuali hitam ini sahaja yang wujud. Hitam ini tak ada, ini tak ada, ini tak ada. Okey, saya boleh padam lah, saya rasa kot. Kalau dia terpadam, kita boleh ambil balik. Kita boleh ambil balik. Ini 90 darjah. 40. Okey. Okey. So dia macam tu saja. Garisan ini jangan padam. Sebab ini adalah petanda untuk kamu melukis sudut nanti. So ini jangan padam. Yang lain tadi boleh dipadamkan. Okey. Boleh ambil gambar hasil yang kamu lukis ini. Yang kamu lukis ini. Yang seperti cikgu mahu tadi, kamu letakkan graf di sebelah bawah, di sebelah atas meja kamu, sebelah atas meja, handphone, ambil gambar. Siapa yang nak tolong saya? Boleh? Ambil gambar. Handphone, Tok tadi kan ada mata nak. So letak mata itu, hasil mata dengan handphone sebelahnya. Dalam handphone kamu sebelah. Ambil gambar. Okey. Cikgu, berapa teknya pun sudut ya? Kena sudutnya. Ya, yang melengkung ya cikgu. Jangka sudut. Melengkung. Kenapa Teh? Tak faham saya. Macam mana itu cikgu?
Okey, macam ni nak dapatkannya kah? Nak dapatkan bentuk warna merah tu kah? Oh, si paham Okey. saya Nangga ya. Okey. Daripada jap saya membesarkan. Daripada sini. Yang warna hitam tadi okey tak? Okey kah tidak teh? Yang Oke, garisan oke. garisan dia bermula dengan garisan hitam sebenarnya. Oh, Hitam tak ada kan? oh, Okey, then kan dekat situ tadi, dekat sini tadi ada garisan hitam kan? Sini ada garisan hitam, betul? oh betul. Okey, saya nak kamu visualize kan sini ada garisan hitam. Okey, Hmm, sini. Now, ambil jangka sudut ini. Kamu ambil jangka sudut. Jangka sudut ni yang kita perlukan adalah sama ada merah di atas ataupun merah di bawah ni. Kamu hanya fokus mata kamu kepada sudut 40 darjah ini. 40. Nampakkah yang cikgu letak warna purple tu? Oh, cikgu nampak. Situ 40, bawah tu hanya 140. Sini 40 dengan yang seberang tu pun sama juga 40 dengan 140. So, kamu hanya fokus kepada nombor itulah. Jadi ambil contohlah kamu nak lukis bahagian atas dulu Kita nak lukis bahagian atas kan? Okey. Apa nombor perlu difikir tak? Yang mata kamu kena lihat 40 dengan 140 kiri dan kanan. Dan 90 darjah tu lah. So, ambil jangka sudut ni, gerakkan pada kertas graf kamu. Kan situ ada garisan warna hitam kan? Oh, Sini ada garisan hitam. Tepi tu pun ada garisan hitam. Okey, gerakkan. Pastikan garisan hitam yang menegak. Yang menegak ni berada pada 90 darjah. Tok, nampakkah 90 darjah dengan garisan hitam nak? Nampak tak? oh Kemudian, nampak. tepi tu tadi kan ada garisan hitam. Oh, ada. So, kenanya berhenti dekat warna merah tu di situ. Kenapa tak sampai sini? Sebab dekat garisan hitam ini kan sudah sampai 40 darjah 40 darjah. Sudut 40 darjah sebelah sini, sebelah kanan dengan sudut 140 darjah sebelah kiri. Hmm. Coba kamu lukis. Oh, macam ni aja kak. Macam meja. Kemudian untuk bahagian bawahnya putar je lah. Jangka sudut kamu ni putarkan saja. Cara yang sama juga, 90 darjah. Pastikannya pada garisan 90 darjah yang hitam dalam tu tadi. Ni dekat warna purple segi empat ni. Dengan, tengok dia dekat 140 darjah. Dengan 40 di sebelah kiri. Dengan di sebelah kanan. Cantumkah? Cantumkanlah. So, terhasillah itu. Tapi dalam garisan hitam yang panjang tadi padamkan. Tinggalkan sahaja yang ini. Ini mesti tinggalkan. Jangan dipadam. Oke, cikgu paham. So, ambil gambar. Now. Okay. Tu masih ada bawah tu. Padam. Okay, sekarang yang ni kita belum guna dulu. Baik, untuk melukis dia punya bahagian silinder dia pula. Silinder ni, bahagian B dia, okay, bahagian B ni. Ambil ruler, hanyalah kamu, yang bahagian B ni senang. Apa senang? Sebab dia hanya perlukan ketinggian 10 cm sahaja. So, kena gerak ke atas sikit. 10 cm sahaja. Daripada situ, daripada hujung ini, situ, daripada hujung itu, kamu gariskan 10 cm. Hitunglah dekat pembaris ni memang agak panjang Dan kamu sebab tengok pembaris cikgu ni panjang, so bila kamu lukis dekat kertas graf dia pendek. Memanglah sebab 1 cm dia tak sama dengan 1 cm yang pembaris ini. Yang kertas ni dia tak sama.
So, kalau mengikut kertas graf, di manakah 10 cm? Ini dah 2 cm kan? So, kamu hitunglah 1, 2, 3, 4. 4, 5. So, sampai sini sikit lah. Cikgu agak-agak sehingga sini sikit. Eh, warna merah saja. Cikgu agak-agak 2, 4, 6, 8, 9. Okey, 10 sampai situ. Okey, sampai situlah 6,5. So, sebelah ni pun sama juga. Ambil 10 cm. Okey, agak-agak. Saya agak-agak, kamu janganlah agak-agak sebab kamu boleh hitung dengan tepat. Okey, jadi tinggi ini sampai sini 10 cm saja, jangan lebih. Tinggi ini sampai sini pun 10 cm. Dan bawah tu ambil balik ini, jangka sudut kamu. Letak balik dia pada kedudukan 40 darjah dengan 140 darjah kiri dan kanan. Dan kamu lukiskannya garis macam ni. Tada, siap. Okey, boleh. Okey, siapa yang dah melukis tu, sekarang ni sesuai untuk kamu mengambil gambar. Sebab dapat menghasilkan sebuah carta pie menggunakan aplikasi Viewboard yang cikgu sedang gunakan ini. Okey, boleh ke tidak? Boleh. Boleh nampak jelas macam mana nak lukis carta itu silinder tu. Okey, seterusnya. Bila ni sudah selesai, jangan dilupakan bahagian atas ini untuk kamu menulis tajuk. Okey, menulis tajuk. Dan bahagian bawahnya pula untuk kamu menulis sumber dan juga petunjuk. Sumber dalam ini saya rasa tak panjang sangat lah. Sumber dia tak panjang, jadi kamu boleh tulis dalam ruangan yang kecil sahaja. Okay, now kita nak melukis sudut-sudutnya. Sebelum ni pernah kan kamu belajar di menengah-menengah dulu melukis sudut 30 darjah, 40 darjah menggunakan jangka sudut. Pernah? Pernah. So Tapi dah pernah. Aduh, applykanlah kemahiran itu sekarang. Okey, macam mana caranya? Sekejap, saya nak tengok yang kedua tu apa? Saya punya slide. Okey. Baik, ini letak ke tepi dulu. Okey, kita nak lukis sudut. Baik, sudut yang pertama. Ini pentingnya garisan warna hitam ni. Garisan warna hitam ni jangan kau padam. Ini memang kena ada. So, sebagai permulaan, tanda mula melukis sudut. Inilah dia benda ni. Okey, sudut pertama kita nak lukis. Saya nak ambil color lain lah. Warna. Okey. Sudut pertama kita nak lukis motosikal. Satu lagi, untuk melukis sudut, tak boleh kita lukis 64 dulu, kemudian 171, tak boleh. Bukan kata tak boleh, memang penalti tak boleh. Memudahkan caranya adalah daripada atas, apa-apa yang, okey Viviana. Apa-apa yang ada di atas sini, mulakan dengan yang atas dulu. Kedua, ketiga, keempat. Macam ni. Okey ya? Jangan suka-suka ambil saja. Ada pelajar yang beranggapan, walaupun motosikal ni nilai pertama, dia nak ambil yang nilai kecil dulu. Tak sesuai lah, tak sesuai. Gunakan, ikut urutan lah. Ikut urutan. Siapa yang dulu, kamu lukis dahulu. Okey, 171.54 darjah. Baik, dalam kita punya jangka sudut,
kita tak dapatlah baca sehingga 171.54. Tak dapat baca sehingga 2 tempat perpuluhan. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh baca 171 perpuluhan. Ni perpuluhan 5 ke perpuluhan 6 ini? Bapa, Perpuluhan 6. kenanya perpuluhan 6. 5 lah. Perpuluhan 5 cikgu. Perpuluhan 5. Sebab ni kan 4. Ujung ni 4 kan? So, dia jadi perpuluhan 5. Okey. Jadi, saya besarkan jangka sudutlah senang. Pusingkannya dulu. Okey. Cikgu nak membesarkan jangka sudut tu. Boleh ke? Okey. Okey, cuba anda fokus dengan jangka sudut yang saya besarkan ini ya. Baik, kalau anda lihat jangka sudut anda yang ada pada kamu itu. Okey. Dia sama ada macam yang cikgu sebutlah. Kosong, bermula kosong, kata-kata atas tu sampai sini 180. Ada yang 180, kosong sampai situ jadi kosong darjah. Mana-mana pun sama. Okey, sekarang kita nak baca sudut 171.5. Perpuluhan 5 betul lah. Ingat 171.5 darjah. Macam mana nak baca? Okey, jangka sudut kamu ni dengan garisan hitam ni, sebab garisan hitam ni adalah garisan permulaan. So, kalau sebut permulaan, dia mesti bermula dengan kosong darjah. Sudut kosong darjah. Jadi, ambil jangka sudut kamu, jadikannya macam tu lah. Macam tu. Melintang macam ni. Dan gerakkan dia pada, sekarang saya kecilkan sikit. Gerakkannya pada sudut sini. Cikgu besarkan dulu supaya kamu jelas. Kamu nampak tak sekarang ni? Ini garisan permulaan. So, pada jangka sudut kamu, dia ada garisan sama ada kosong darjah ataupun 180 darjah. Dia sama saja. Jadi, gerakkan pada kedudukan yang tengah ni. Yang warna purple cikgu pegang ni, warna purple ni. Letakkan di tengah-tengah situ. Okey. Supaya garisan hitam itu, garisan hitam ini, permulaan ni, terletak pada kosong darjah ataupun 180 darjah. Dia selari. Okey, dia selari. Dia selari. Okey. Maka, kita nak baca sudut ini kan, 171. Jadi, janganlah kamu guna 180 darjah ni. Barisan atas ni jangan pakai barisan atas ni. Memang kamu takkan jumpa. 171 tak jumpa. Kamu akan jumpa sini. Tak logik. Dekat sini 171.5 darjah. Tak logik. Sebab ini kalau kamu guna bahagian atas ini, yang cikgu purple ni, warna purple ni, kalau kamu guna ini, nilai kamu bermula dengan 180. Jadi itu salah. Jadi mana yang betulnya? Yang betulnya adalah yang warna putih ni. Nampak tak yang warna putih ni? Yang betul bulat-bulat ni. Ni. Yang saya sedang gerakkan ini. Bacalah guna nilai yang di bawah ini. Barisan bawah. Ini kosong. Ini 10, 20, 30. Sehinggalah kamu jumpa 171 darjah. 1.5. Jadi lebih kuranglah di sini. Ini 170. Dia 171.5. Okey, baik, saya enlargekan sedikit. Ni cikgu besarkan supaya kamu nampak. Kan kita guna barisan bawah tadi kan? Garisan bawah ni kita gunakan. So, ini 170. Garisan ini 170. 171. Sinilah lebih kurang. Ini lebih kuranglah di situ. Okey.
Lebih kurang di situ. Itu situ. Nampak tak yang saya titikkan itu? Ya, cikgu alihkan. Nampak tak titik ni? Titik ni. Ini adalah point untuk 171.5. So, apa yang kamu buat seterusnya? Ambil ruler ini. Ambil ruler. Kan sini ada titik tengah dia. Anda pusingkan. Untuk siapa pusinglah. Okey, pusingkan sedikit. Supaya dia boleh sampai ke titik yang cikgu tanda tadi. Nampak tak? Sudah jam. Ini titik ini. Ini titik tengah kamu yang garis hitam. Cantumkan dia. Cantumkan macam mana? Okey, cantumkan cikgu guna color merah lah. Simak. Saya guna color apa tadi? Purple kah? Okey, ni. Garisan. Jangan sampai sini. Sini petanda saja. Petanda bahawa keluasan ini, yang cikgu tunjuk ni, keluasan ini, luasnya adalah bernilai 171.5. So, bila kamu alih? Nampak tak garisan ini? Ni . Ni saya padam. Okey, ini saya padam. Dia mesti juga nak padamkan itu. Ada soalan? Ini jangan, ini yang kamu padam, dia juga padam. Okey, tak apalah. So, yang ni jangan dicantum dengan ruler. Kamu hanya cantum sehingga garisan merah ini sahaja. Maka nanti awak ambillah apa nama tadi? Warna. Kamu warnakanlah di sini. Nanti kamu warnakan. Okey? Warnakan di sini. Boleh? So, keluasan ini adalah keluasan untuk sudut 171.5 darjah. So, kalau kamu rasa kamu takut kamu terlupa, kamu letak je 100. Jangan nama 170 siapa ni adalah motosikal. Kamu letaklah nama sini motosikal. Kelak dibuang . Okey, kemudian nak menulis yang kedua pula. Nak menulis yang kedua. Untuk kereta. Okey, untuk kereta. Okey, untuk kereta. Cikgu nak buang yang itu. Ini slow sudah ini. Cikgu haraplah kamu dapat mengikuti. Okey, untuk kereta. Okey, untuk kereta berapa? 168 perpuluhan. Okey, berapa tok Syadira? 168.46. Berapa yang kita baca, yang kita boleh baca di jangka sudut? Sebab jangka sudut tak dapat baca sampai perpuluhan 46. 168.5. Ya, betul. So, untuk siapa ni? Untuk kereta, kamu boleh baca sudut 168.5. Jadi, macam mana nak baca 168.5? Okey. Ambil jangka sudut tadi juga. Okey, tegakkan balik. Okey. Mulakan dengan garisan purple ini. Bermula dengan garisan purple. Okey, bermula dengan garisan purple. Garisan purple ni kan sengit kan. Jadi awak kena sengitkan juga jangka sudut kamu ni ikut garisan purple itu.
Sebab kita nak baca 168 darjah sudut. Okey, pusing macam ni. Nampakkah kamu? Sekejap, saya nak alih sedikit. Okey, ini saya sengaja besarkan jangka sudut ni sebab cikgu nak kamu nampakkan bahawa garisan purple ini mesti selari dengan 90 darjah ini. Yang cikgu letak ada segi 4 warna purple ni, yang bergerak-gerak ni, dia mesti dekat situ selari. Selari dengan mana? Selari dengan 0 darjah ataupun 180 darjah. Okey, so sekarang kita nak baca 168.5 darjah. Macam mana kita nak baca tu? Jadi, mulalah dengan yang kosong ini. Barisan yang kedua ni, yang bawah ni. Jangan baca yang bawah atas ini. Yang atas ni kamu takkan jumpa. Sebab atas ni kamu bermula dengan 180. Tak boleh. Dan jangan juga guna yang seberang sini. Okey, yang belah atas ni. Tak boleh juga. Sebab atas ni, sebab kita ikut arah pusingan jam. Arah pusingan jam ni? Arah pusingan jam. Ke sana. Daripada kiri. Daripada kanan pusing ke situ balik. Jangan ya daripada garisan hitam ini kamu pusing ke situ. Ke kiri. Itu lawan jam. Kita nak ikut jam. Okey, pusingan kita mengikut arah jam. Ya. Okey, so okey, 0 darjah, sudut 0 darjah yang kedua ni kamu bacalah 168.5. 100 tak jumpa sampai atas sana. So kita kecilkan sikit. 168. So di sinilah 160, 70, 168. Agak-agaklah di sini. Cikgu agak saja, kamu jangan agak-agak. Kamu boleh baca dengan tepat. Okey, di sinilah 100. Jangan dekat gila dengan 170 lah. Situ sikit. Okey. Situ sikit. Okey. Baik, bila kita alihkan ini jangka sudut ini kamu alih. Nampak kan ada titik yang kecil ni, yang color yang cikgu sedang tunjuk ni, yang pertama ni. Ambillah ruler, cantumkanlah di situ. Yang ni pun saya nak pendekkan sikit. Okey. Okey, 13. Now. Then lukis. Lukis itu cikgu nak letak tak apalah warna purple. Saya nak letak warna lain lah. Okay, this one. Okay. Jangan sampai atas ni. Sebab ini kan bukan garisan graf, bukan kawasan catapai. Dalam sampai yang garisan merah. Alih. So, bahagian sini berapa? 168.5 tekan. Ini adalah untuk kereta. Ini adalah untuk kereta. Tanda. Okey. Baik, dalam sini samalah juga. Kamu kena baca. Okey, sekarang baca untuk teksi pula. Bas dan teksi. Bas dan teksi. Berapa? 13 apa bacaan ini? 13 perpuluhan berapa itu? Poin 6. Poin 7. Poin 7. Sebab dia kan 13.66. So, kita baca 13.7. Sama juga caranya. Ambil ruler, jangka sudut. Macam mana nak pusing? Pusingkanlah dia. Jangan ambil yang kosong sini. Sebab kita kan mesti pusing macam ni tadi. So, pusingkan lagi. Macam mana nak pusing ni? Okay, pusingkan lagi.
Pastikan dekat, letak tengah-tengah. Garisan ini yang blue ni kan, garisan biru itu. Okey, letak situ. Mana memusin ni? Okey. Garisan biru tu mesti selari dengan 0 darjah tadi kan. Kemudian kamu nak baca berapa? 13.7 tadi kan? So, bacalah 13.7. Sini kan dah 10. 13.7 kecil sajalah. Cikgu nak guna color lain pula. Warna hijau. Okey. Agak-agaklah. Ini 10, ini 20. So, kalau tengah sini 15, so 13 dia agak-agaklah di sini. Yang color hijau tu. Nampak? Cikgu harap kamu nampak lah. Alihkan jangka sudut. Ambilkan ruler ni balik tadi. Cantumkan jadi tengah-tengah tu. Okey. Atur. Okey, agak-agaklah situ. Okey, garisan. Nampak tak? Ini motosikal, ini kereta. So, sekarang yang warna hijau tu adalah untuk bas dan teksi. So, warna hijau ini tadi, kawasan ini adalah untuk bas dan teksi. Baik. Motosikal sudah, kereta sudah, bas, teksi sudah. Kenderaan barang, berapa nilai kenderaan barang tu? 6.34. Perlu tak kamu cari? Perlu tak kamu ukur? Perlu tidak? Tak, sebabnya Kenapa? dah sebelah teksi dengan bas ya tadi. Pandai. Sebab dia adalah nilai terakhir yang dah memang betul-betul lah. Ini dah sudah motosikal. Ini sudah kereta. Ini bas teksi. Of course ya, yang baki yang halus-milus ni, baki ini adalah untuk kenderaan barang. Okay? So, macam itulah cara kamu nak menghitung, nak melukis dia punya sudut-sudut. Okay, macam itulah caranya. Kamu nak melukis dia punya sudut-sudut. Boleh? So, Boleh. daripada atas lah, daripada ikut susunan. Cuma yang terakhir nanti, siapa yang berada di bahagian terakhir, tidaklah perlu kamu ukur. Sebab dia memang dah balance. Balance itu dah khas untuk nilai yang terakhir. So, macam inilah hasilnya. Okey, kemudian bila sudah siap sini, cara nak melabel. Melabel untuk bahagian atas. Melabel ini, labelan amat kritikal juga. Ini sangat kritikal. Baik, tadi kita tahu sini motosikal lah. Tengok macam mana melabel. Melabel catapai ini pelajar suka sangat cuai. Sangat cuai. Okay, kenapa sangat cuai? Sebab data ni terlalu banyak. Okay, kamu confused nak letak data apa. Okay, contoh motosikal. Warna tekan. Ya, motosikal ni padam. Bila kamu sudah mewarnakan motosikal itu warna purple, kan kamu penuhkan lukisan ini kan. Penuhkan dengan color-color. Penuh lukis. Bagi warna. Biru pun sudah ada juga. Okay, biru pun kamu warna. Okay, biru ni pun kamu warna hijau, semua tu kamu warna. Baik. Untuk label catapai, kamu kena tulis apa barang ini? Apa barang? Bukan apa barang. Kamu kena tulis dia punya peratus. Okey, nya punya peratus. Okey, apa maksud cikgu? Peratus kena tulis. Jadi, mata kamu janganlah bila cikgu kata peratus,
Terus mata nangga yang kat hujung sini. Apa kamu tulis? 171.54. Tup, kamu tulis sini. 100. Okey, cikgu guna warna hitam. 171.54. Cikgu sebut peratus, maka kamu pun engkah perkataan peratus macam ni. Lepas ya kereta, kamu tulis 168. 168 perpuluhan. Apa tadi? Perpuluhan 46. Okey, 46 peratus. Nampak tak kesilapan yang sangat membunuh diri dekat sini? Dia ingat cikgunya kata peratus, maka dia guna simbol peratus. Tapi nilai apa yang dia guna? Nilai apa yang dia copy paste? Nilai sudut. 1/20. Ni nanti. Dah cantik-cantik kamu buat. Tapi kamu, sebab mata kamu nampak kolom terakhir ini. Sedangkan kolom terakhir ini kolom sudut. Bukan kolom peratus. So, burn lah. Jadi, berhati-hati. Nilai peratus simbol ini betul. Tapi nilai ini salah. So, berhati-hati ya. Kena tulis benda yang betul. Okay, so dalam sini sepatutnya kamu tulis adalah, okay, dah hilang dah pula warna merah tu. Kamu tulis adalah peratus. Tulis peratus. Peratus. Okay, peratus. Peratus yang tulis kat situ. Tetapi, cara menulisnya, cikgu buat macam ni lah. Saya seragamkan untuk kelas kita. Cara menulisnya berada di luar daripada cetapai. Maksud cikgu? Macam mana nak kecilkan ni? Dia dah kecil sudah ni. Adalah kamu tulisnya di bawah, di luar. Bukan di dalam. Dalam ni kan kamu dah warnakan. Okay, kamu dah warnakan dengan pelbagai color. Kamu dah warnakan pelbagai color. Okay, ni kamu dah warnakan. Dah warna-warna tek. Okay, nak tulisnya pun peratus berada di luar. Untuk seragam. Okay, kalau kamu lihat ada buku rujukan yang dia menulis di dalam. Kejapnya tulis di dalam. Kejapnya tulis di luar. Saya tak kata itu salah, tapi saya nak kita seragam lah supaya graf kamu kemas. Kemas tak adalah yang menulis di dalam sektor, tak ada juga yang bercampur aduk. So, semua orang kena tulis di luar sektor catapai itu. Maksudnya, buat macam ni. Ni tak warna hijau kan? So, kamu tulislah sebegini. Ini tak berapa? Motosikal 100. Tengok. Motosikal berapa? 47.65%. So, kamu tulis sini 47.65%. Okey. Kamu tulis macam tu. 47%. Lukisnya di luar. Kereta tadi 46. Okey, 46.80%. Kemudian sebab ni terlalu kecil, bas dan teksi kan terlalu kecil, 3.79. Sektor dia pun terlalu sempit. So, kalau sektor terlalu sempit, kamu boleh sahaja buat macam ni. Buat garisan. Buat macam tu. Letak. Berhati-hati ya, jangan sampai kawasan, jangan kamu sampai tertulis bahagian tajuk pula. Bawah sikit tak apa. Berapa bas teksi tu? 3.79. So, 3
perpuluhan 79%. Untuk sini pula kamu buat garisan lah. Garisan macam tu. 1,76%. Macam ni. Tumbang barang. Memang kau. Buat macam tu. Boleh? Boleh kah? Saya tak nak kamu kejapnya kamu lukis, kamu letak peratus ni dalam sini. Sebab mentang-mentang tok luas, kamu boleh apa? Menulis dalam sini. Yang ni pun luas, kamu boleh menulis. Saya tak mahu macam tu lah. Biar kita seragam. Kalau tulis di luar, semualah di luar. Kalau sektor itu kamu dapat tulis di dalam, tulislah hanya di dalam. Peratusnya boleh tulis di dalam. Mun dapat. Asalkan jangan ada tulis di luar, ada tulis di dalam. Itu saya tak mahu. Saya nak dia kemas seragam. Okey? Konsep dia macam tu dah. Kalau kamu dah nak menulisnya di luar, biarlahnya di luar. Kalau menulisnya di dalam, biarlahnya di dalam semua. Okey. Alright. Cuma bila kamu tengok dalam buku rujukan, memang dia orang bercampur-campur lah. Kejap dalam, ada dalam, ada di luar. Saya tak mahu macam tu lah. Okey. Kemudian, selesai dah bahagian atas tadi. Petunjuk jangan lupa buat sini warna purple ni untuk motosikal, biru untuk kereta, hijau untuk kenderaan dan sebelah ni warna apa kamu buka lah, warna hitam ke apa untuk kenderaan barang. Okey. Baik. Sekarang kita nak lukis bahagian B dia pula. Silinder dia pula. Okey. Untuk silinder. Silinder, cikgu copy paste lah. Okey. Silinder. Sekejap lah. Aduh. Okey. 32 MA. Baik. Ada soalan kah? Tak ada soalan. Berapa ayat tengah tu? 16, 7, 15 orang. Kita nak buat bahagian B. Bahagian B. Bahagian silinder ya. So, ini adalah yang ketiga. Sekejap cikgu nak menjilid ini. Okey, jilid. Okey. Untuk bahagian silinder dia pula. Silinder menggunakan sentimeter. Okey, menggunakan sentimeter. Cikgu dah terhilang jadual. Sekejap, saya pergi cari jadual dulu. Salah. Macam
Okey. Ini bahagian B ya. Okey, untuk yang bahagian B. Anda mengikuti ke tidak? Klik, 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 klik. Mengikuti cikgu. Mengikuti, okey. Baik, bahagian B, yang bahagian bawah sini, yang silinder dia ni. So, kalau silinder, jangka sudut ni tidak perlu lagi lah. Hanya, alamak. Perlu juga jangka sudut tu. Aduh. Ambil balik. Okey, pertama sekali untuk bulan Januari. Untuk bahagian silinder, okey, bahagian bawah sini, ada, kalau kamu lihat dalam beberapa buku, dia tidak meletakkan warna. Dia biarkan dia bentuk warna kertas graf. So, pernah diberitahu kalau anda tak melukis warna pada bahagian ini, tidak memberi warna, kamu boleh boleh kehilangan 1 ataupun 2 markah. Okey, bahagian bawah ni kena warnakan juga. Tapi, okey, bahagian bawah, saya buat reminder. Bahagian silinder ni, okey, silinder itu mesti diwarnakan. Mesti diwarnakan dengan warna light. Contoh kuning cair, kalau merah, merah cair sangat, pink cair, blue cair, green yang cair. Macam ni. Jangan warna yang gelap lah. Atas ni boleh warna gelap. Bahagian silinder warna yang light, yang lembut. Bukannya lembut. Dia mesti cair. Kepekatan warna tu warna yang cair. Light ringan. Kuning muda, hijau muda, blue, baby blue kah. Baby blue pun belum light lagi. Lightkan lagi dia. Dekat sini. Okay, untuk silinder. Satu warna sahaja. So, kalau kamu dah choose warna kuning cair, the whole area ini warna kuning cair. Macam ni. Atas tadi ikut sektor lah kan. Berapa lagi sektor, berapa colornya lah. Bawah sini, satu color sahaja. Okay. Baik, kita nak lukis ketinggian. So, tinggi yang pertama adalah 1.96. Tapi dalam anda punya pembaris tak adalah sampai 1.96. So, kamu boleh menulis yang macam ni. Kes ini kena berhati-hati sikit. Kamu boleh tulis, kalau ikut dia kalau ikut perbundaran, kamu boleh tulis 2 cm, betul? Sebab ini kan 1.96. 1.96 kan bila dibundarkan, dia akan menjadi 2 cm. So, kamu ambil ruler sini. Hitung daripada atas. Okay, daripada atas sini tadi. Sini, kawasan ni, ini. Kamu hitunglah. Tekan 2 cm nak. Menghampiri 2 cm. Jangan sampai 2 cm betul-betul, tapi menghampiri. Sebab bacaan kita 1.96. Bukannya 2 cm. Tapi kita baca menghampiri 2 cm. Okey, sebab saya punya ni 1, 2. Okey. Agak-agak lah. Pertama saya pakai ruler ni. So, ini 1 cm. Sampai sini dah 2 cm. So, agak-agak lah menghampiri 2 cm di sini. Cikgu letak agak-agak saja. Saya ambil sini. Ini. Okey. Dalam ni saya guna 1 cm lah. Tapi ketinggian sebenar dia adalah menghampiri 2 cm. Jangan betul-betul 2. Dekat dan sampai 2. Okey. Sebelah ni pun sama juga. Sebelah kiri, sebelah kanan pun sama juga. Ketinggian yang sama. Okey. Sebab cikgu guna yang ni. Okey.
Okay, ketinggian yang sama. Now, cikgu dah tanda kiri, dah tanda di kanan. So, ambilkan ini tadi, jangka sudut ini. Jangka sudut ni, kamu hanya fokus kepada apa tadi? Kepada 40 yang ini dengan 140 sebelah sini kan. So, ambillah, susunkan dia supaya menghampiri 40. Tengok, 40 kan titik ni, 40. Sebelah sini pun 140 sepatutnya. Okey. Kita ni mana titik? Okey. dengan 140. Okey ha. Okey macam tu. 40 dengan 140. Okey. 40 sini, tengok ni dengan 140 sebelah sini. Okey? Then barulah kamu lukiskan. Buat garisan. Dah hasil. Nampak tidak? Kalau dia memang samalah, sama ketinggian di sini. Kalau ni tadi cikgu guna 1 cm untuk pembaris cikgu ni lah. Pembaris ni jangan ikut. Pembaris ni memang tak sama. Sini nanti cantumkan je. So, ini adalah untuk Januari. So, kamu tandalah dia adalah untuk Januari. Okay, kemudian untuk siapa nama dia? Februari. Okay, Februari sama juga. Februari 1.51. So, ambil 1.5. Ini ambil 1.5. So, ambil ruler. Hitung 1.5. Contohlah di sini. Contoh di sini. 1.5 kiri. 1.5 di kanan. Situ. Then, ambilkan untuk tadi jangka sudut. Sama juga. Cantumkannya 40. Sebenarnya kalau tak sampai 40 pun tidak juga menjadi masalah. Tapi lebih baik jadikannya sama-sama 40 dengan 140. Supaya kita selari dengan atas ini. Selari dengan atas ini. 40 dengan 140. Okey, baik. Dia memang akan jadilah. So, garis. Jadi, garis ini untuk apa? Memel cikgu. Ini untuk Februari. Okey, dan sampailah Januari, Februari, Mac, April, Mei. Jun ini kamu tak payahlah sukat lagi, tak payah ukur lagi sebab dia memang dah balance. So, apa-apa yang tinggal bahagian bawah ni adalah untuk nilai Jun. Okey, bila kamu dah color. Color kan dengan satu warna. Semua kamu satu warna kan. Garisan ni jangan pula kamu Januari kamu muka garisan warna merah. Februari kamu muka garisan warna hijau. Jangan buat macam tu. Okey, tak pernah dibuat orang. Tak pernah. Memang garisan ni warna hitam lah. Warna hitam lah. Garisan pensel. Warna hitam lah. Pasal letak color satu warna kuning cair. Katakan warna kuning cair. So, semua kuning cair. Now, nak labelnya macam mana? So, labelnya untuk bahagian bawah silinder kena tulis dengan nama bulan itu. Sebab atas ni Januari ni kan. Sebab tu cikgu letak J. Supaya kamu tak dah terkiol-kiol lagi. Atas tu nilai siapa. Bawah tu nilai siapa. Tak ada. Letak terus tanda. So, sebab tadi dah tanda ini Januari. Jadi, nama sini adalah Januari. Berapa sudutnya? Berapa peratusnya? Kena tulis. So, Januari berapa peratusnya? 19.62. So, tulislah 19.62%. Sini untuk Februari. Februari
15 ke tu? 15, okey. 15 perpuluhan 09%. Simbol peratus jangan lupa. Jangan kamu letak nama saja, letak nama, letak angka. Simbol peratus tak ada pun membunuh juga. 1/20 pula. Saya guna istilah 1/20 supaya kamu ingat benda itu adalah critical yang wajib kamu ambil berat. Jadi March sama juga. March, berapalah kamu dapat nanti March, kamu tulis 18.02%. Cikgu hanya letak-letak sajalah. March ni 18 kan? So agak besar sikit lah. Okey, 18 March. Kemudian April 15. Cuma sikit. 15 April. Mei makin kecil. Salah. Mei. Macam tu lah. Lebih kurang lah. March. April. Berapa April? 15.92%. Lepas tu Mei 16.02%. Last kali Jun. Jun. Okay, sebab Jun ini kalau kamu lukisnya betul-betul nanti mungkin dia akan jadi terlalu kecil. Okay, ini terlalu kecil. So kamu boleh letak garisan macam ni. Macam tu. Jun 15.32%. Okey, peratus. Okey, yang kita guna adalah peratus. Jangan kamu tulis dia punya sentimeter dekat sini tapi guna simbol peratus. Itu salah. 1/20 pula. Okey. So, baik, untuk melabel ada masalah? Macam inilah caranya kamu melabel. Melabel pada sektor catapai di atas dengan melabel pada silinder ini. Buat dulu dia punya tong-tong ini, silinder-silinder ni, baru kamu labelkan dengan lengkap beserta dengan peratus. Nama, kalau sini bulan, bulan dengan peratus. Bulan dengan peratus. Kalau sini negeri, negeri dengan peratus. Apa-apa. Boleh? Tapi atas ni tak perlu letak nama kenderaan. Kenapa tak perlu letak nama kenderaan? Sebab kita boleh wakilkan dengan petunjuk di bawah sini. Okey. Untuk melukis ni, cikgu harap kamu faham. Sekarang kita nak melengkapkan graf ini. Apa yang perlu ada dalam catapai? Pertama, tajuk. Memang kena ada tajuk lah atas sini. Tajuk ini, okey. Katalah, contohlah kamu dah kamu menulis dah sampai ke bahagian, kan kamu tulis tajuk dulu kan, tajuk. Pastikan antara label ini dengan tajuk ini jangan terlalu rapat. Atas ni tajuk, bawah ni terus kamu letak label. Biarlah gap dia beberapa ruang gap bawah sini, baru kamu letak label ini. Pastikan dia jangan terlalu berhampiran dengan tajuk. Bagi ada ruang. Okey, kemudian apa lagi yang perlu dalam catapai tong ini adalah jumlah. Jumlah. Mesti tulis JUMLAH. Itu mesti tulis. Berapa jumlahnya tadi? 653.650 unit. Yang perkataan JUMLAH mesti tulis. Kemudian apa lagi yang mesti tulis? Skala. Skala tinggi kah? Skala ketinggian. Okey, malah lain hilang. Skala tinggi. Siapa? Skala saja. Skala
Skala 1 cm mewakili 10 1 cm mewakili 10%. Nampakkah tulisan itu? Juga nampak ah? Mula-mula jumlah, masih tulis jumlah. Kemudian di bawah jumlah agak ke sebelah kanan, agak ke sebelah kiri. Skala, okey Mon. Ada video nanti ya. So, skala 1 cm mewakili 10 cm. Tak ada yang hairan. Mon, tak ada yang hairan Mon. Malas ke sekat. Yalah, tak apa. Okey. Apa saya cakap tadi? Okey, skala 1 cm mewakili 10%. Ini jangan tukar. Dia memang macam itulah skala dia. Skala 1 cm sama dengan 10%. Jangan pandai-pandai kamu letak skala 2 cm mewakili 20%. 1/10 kelak saya bagi. So, untuk capai skala wajib tulis. Tidak tulis 1/20. Kalau graf, saya tak pernah kata tulis skala kan. Saya tak pernah kata. Saya tak suruh pun kamu tulis skala. Sebab dia tidak menjejaskan. Tetapi kalau kamu tulis juga skala pada graf, pastikan skala itu betul. Kalau tak betul, boleh menjejaskan markah. Tapi untuk capai, wajib. Wajib tulis skala. Wajib. Okey, mula jumlah. Jumlah pun wajib. Skala pun wajib. Kemudian petunjuk. Petunjuk tu memanglahnya wajib. Okey, petunjuk ni kamu tunjukkan untuk yang berwarna atas capai tadi. Capai dengan silinder. So, ada 1, 2, motosikal, kereta, bas, 4 nak. So, kamu tulis. Ada 4 igit kan? Motosikal, kereta, bas dengan taksi. Lepas ya, sebelah sini kamu bas taksi kenderaan barang. Kemudian satu kali ni apa? Bulan pendaftaran. Bulan pendaftaran. Satu warna. Warna apa? Warna kuning cair. Warna kuning cair lah kamu kasih ni. Kalau sini warna, ini ikut warna sektor. So, ada berapa semua? 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada calon, dia hanya meletakkan ini saja. Kereta, motosikal, bas, taksi dengan kenderaan barang. Yang bawah ni dia tak letak petunjuk. Pun salah juga. Mesti tulis petunjuk. Okay. So, kamu ada berapa igit petunjuk? 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk silindernya. So, bawah sini letak sumber. Apa-apa disesuaikan apa-apa. Tulis bawah sini lah. Okey. Ada soalan kah? Tak ada soalan. Baik, sampai yang nantilah. Masa ni memang saya rasa memang tak adalah yang dapat menghasilkan graf. Yang dapat menghasilkan graf, siapa yang ada lukis graf? Macam je soalan cikgu. Siapa yang ada melukis graf? Steph. Ada lukis graf Okey, boleh Steph ambil gambarnya, Steph. Gambar video sekarang ni dengan gambar graf. Ambil video ke gambar cikgu? Gambar je. Okey, kelas saya send cikgu. Gambar kertas graf kamu dengan handphone kamu yang sedang memaparkan GM kita tu.
Ambil gambarnya. So, saya besarkan ni supaya kamu dapat ambil gambar tu. Belum siap cikgu, saya lagi mewarna. Sihal. Ambil yang siap ya ambil juga. Lepas yang siap pula ambil sekali lagi. Tapi video ni dah hilang. Tak apalah, saya akan tunggu kamu siap. Okey, bagi Teh, ada buat ke Teh? Teh kah, Syadira kah, Haziq kah, Aiman kah, Claudia kah, ada buat kah? Mesti tak ada buat ke? Tak ada depan, tak ada berada di hadapan laptop ya? Berada di hadapan handphone. Okay, so yang saya nak sampaikan hari ini telah disampaikan. Telah menghasilkan carta pi bertingkat. Okey, ada soalan kah? Nanti kita berhenti. Apa ya Aiman? Aiman ada tulis kah? Aiman nak bertanya soalan. Skrin bawah sikit cikgu. Okey. Okey. So, ulang balik. Yang selalu jadi kesilapan, kecuaian yang sangat besar pelajar ialah part menulis beratus ini ya. Nampak macam mudah tahu. Masa ni memanglah kamu tak nampak kecuaiannya. Bukan, tengoklah masa latihan tu ya. Kamu buat lah. Mesti kamu akan terbiasa melihat kolom yang terakhir. Sedangkan kolom terakhir ini bukan kolom peratus. So, kolom peratus adalah yang berada di tengah. Jadi, saya tak tahulah kelas kamu ni macam mana. Kalau yang sebelum-sebelum ni, boleh saja kamu alihkan peratus ini pergi ke hujung. Okey, sebab anda terbiasa melihat nilai terakhir sekali. Anda terbiasa lihat nilai belakang. So, kalau habit macam tu, letaklah kolom peratus di belakang sekali. Supaya mata kamu tak akan berlaku kesilapan. Sebab memang banyaklah. Memang setiap kali buat carta pi, sama ada carta pi bandingan ataupun carta pi ini, kekeliruan memang berlaku situ. Dia tulis nilai tinggi, tapi dia guna simbol peratus. Dia tulis nilai sudut, tapi dia guna simbol peratus. Katanya betul lah cikgu, saya tulis peratus. Memanglah tulis peratus, tapi nilai sudut yang ditulis di sini. So, berhati-hatilah part itu. Okay, part jadual kamu tu. Sendiri mahu lihat kolom mana yang kamu sedang perhatikan. So, berhati-hati. Kalau cikgu kecil, kalau cikgu nak baca anda punya, okey, sibuk. Ya, saya boleh baca. Macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Memanglah buta IT cikgu tu. Macam tu pun perlu nampaknya. Okey. Ada lagi soalan? Cara melukis. Okay, kalau tak ada soalan, untuk kamu buat untuk kamu melatih diri sendiri. Saya tengah berfikir bagi kamu ke tidak ni. Kamu ada semangat tidak? Ada semangat kah? Apa? Biar saya tengok sini. Mulalah babol je. Semangat ada je. Aduh, mami daddy. Cikgu, apa tajuknya tadi cikgu? Tajuknya, sekejap saya pergi sebelah. Supaya kamu nampak.
Ayah. Nampak step? Nampak cikgu. Okey. Macam ni Aiman. Cikgu jangka sulit Aiman. Jap. Tadi 31 kan? Bagus juga ini. Soalan 32. 32. Jap. Soalan 32. Question 32. Ada buku? Cuba tolong tanggal sekejap. Soalan 32. Dia ada lain sikit. Sikit je lain. 32. Tolong tengok. Okey. 32. Mana penselku? Udah, Tep? Ya. Steph, dah? Cikgu nak pergi whiteboard kosong loh. Dah cikgu. Okey. Soalan 32, tolong. Ada yang, okey, saya guna whiteboard ini. Pada agam. Tok buang lah. Okey, question 32. Ada buku. Page berapa? 32 tu? 203 MS 203. Soalan 32. Cikgu nak kamu lihat apa tajuk? Apa tajuk bagi grafik, bagi carta ini? Baca. Saya kata ada lain sikit. Bilangan petani mengikut jenis tanaman dan negeri-negeri terpilih pada tahun 2017. Depannya apa? Bilangan. Betul lah. Bilangan petani mengikut jenis tanaman dan negeri-negeri terpilih pada tahun 2017. Okey, bilangan petani mengikut jenis tanaman di negeri-negeri terpilih pada tahun 2017. Apa di depannya? Bilangan. Apa bilangan? Tajuk graf, tajuk carta pie kamu ni apa? Apa situ yang? Kan biasa titik bertindih, bola bilangan, petani. Malaysia. Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia, titik bertindih, bilangan petani mengikut jenis tanaman di negeri-negeri terpilih pada tahun 2017. So, selama-lama ni kita hanya buat Malaysia saja kan? So, sekarang kamu nampak bahawa tidak semestinya semua soalan itu tajuknya bermula dengan Malaysia. Kena lihat kepada apa soalan, apa lokasi yang diberi. Dia minta lokasi. Kadang-kadang dia guna negeri-negeri tertentu tau. Pahang. Bilangan petani mengikut jenis tanaman di daerah-daerah kecil. Pahang di daerah kecil pada tahun 2017. Ada juga
bukan semuanya Malaysia lah. So, cikgu nak tekankan bukan semua tajuk bagi graf ataupun catapai ABK ni lah tidak semuanya bermula dengan Malaysia. Kena lihat kepada tajuk kepada soalan betul-betul apa lokasi yang dia gunakan. Okey. Kadang-kadang kalau dia letak kerajaan persekutuan, kamu letak kerajaan persekutuan juga di sini. Tidak semestinya Malaysia. Okey. So, pastikan dia semenanjung Malaysia. Jadi, boleh buat. Kamu boleh, hasilkan graf sendiri. Okay, hasilkan graf sendiri untuk soalan 32. Dan esok saya akan upkan dia punya jawapan. Jangan tunggu besok baru kamu nak tulis. Buatlah hari ni. Okay, yang tak ada jangka sudut tu, hasilkan jadualnya dulu. Hasilkan jadual. Lepas tu nak jangka sudutnya kamu pergilah kedai si mahal jangka sudut dia. Kalau nak suruh runner mahal pula. Siapa-siapa lah yang ada jangka sudut tu, pinjamlah. Okey, untuk melihat kemampuan diri sendiri. Jadi, ada soalan lagi? Tak ada. Gig order. Sorry. Pergilah beli, Aiman. Ada jangka sudut. Sama juga. Hari tu pun kamu kata tak ada jangka sudut. Dah saya pesan beli jangka sudut. Kamu kan berjual burger. Boleh bah beli 3% jangka sudut ya. Haziq Duan. Tahu saya awak jual burger. Malam-malam hari kan. Oh, terdate pun hilang juga. Okay, tak apa. Okey, itu saja. Sebab kalau tak ada soalan, kamu boleh teruskan dengan latihan 32. Buat jadual dulu lah. Okey, siapa nama tu Teka? Steph. Udah Teka Steph? Dah, cikgu. Dah cantik Teka? Jahit sikit. Okey Okey lah, cikgu. Boleh. Janjinya nampaklah bentuk carta silinder kamu tu. Carta Python kamu tu. Hantar ke, kamu nak personal dengan cikgu boleh. Kamu nak paste dekat Telegram channel. Saya cakap apa tengok? Hantar ke kelas. Hantar ke personal saya pun boleh. Hantar ke Telegram channel pun boleh. Okey, cikgu. Okey. Satu lagi, saya nak cakap nak ulas balik yang cikgu sebut tentang. So, ini sudah selesai. Saya stopkan video ini. Saya stopkan.